Assalamualaikum. Hai Mirul. Waalaikumsalam Faiz. Mirul, baru-baru ni tular di media sosial berkaitan pertukaran parti baru di negara kita. Ya, betul. Di Johor baru-baru ini telah berlakunya Dewan Undangan Negeri untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri semasa pilihan raya negeri. Faiz tahu tak, negara kita menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Antara ciri sistem tersebut ialah mengamalkan pilihan raya, kebebasan asasi rakyat dan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Oh, demokrasi berparlimen. Saya tahu tentang ini. Demokrasi berparlimen merupakan sistem pentadbiran negara di mana rakyat diberi hak untuk memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Jadi, ini secara tidak langsung memberi rakyat hak dan tanggungjawab untuk memilih pemimpin yang berintegriti. Bagi kebebasan asasi rakyat pula, kita mempunyai kebebasan diri, kebebasan beragama dan hak berkenaan pendidikan. Selain itu, kita juga mempunyai kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Ini memberi rakyat kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dengan bijak demi kesejahteraan negara. Rakyat adalah yang memilih pemimpin mereka baik di peringkat negeri seperti DUN maupun di peringkat negara seperti PRU. Rakyat sepatutnya menggunakan hak ini untuk mengemukakan pendapat, kritik dan nilai tindakan kerajaan untuk kerajaan mempertimbangkan dan memberi keselesaan hidup yang benar untuk rakyat. Okey Faiz. Sekarang giliran saya pula. Awak tahu tak apa lagi yang menyebabkan suara rakyat ini penting? Itu pun ada sebabnya. Of course, Faiz. Kerjasama politik yang menyebabkan suara rakyat penting tak kira kaum dan bangsa kerana kerjasama politik yang merupakan perkongsian kuasa antar kaum berdasarkan prinsip bertolak ansur telah membentuk pelbagai parti politik yang disertai pelbagai kaum. Ini memberi keadilan kepada semua rakyat Malaysia dan rakyat boleh mengukuhkan permuafakan dan perpaduan antara kaum dan memberi kerjasama dalam menyuarakan pendapat mereka untuk mengukuhkannya lagi. Wah, saya nampak kelebihannya di situ. Sekarang baru jelaskan mengenai pentadbiran negara kita, Amirul. Betul lah Faiz. Baru saya jelas akan kelebihan rakyat dan badan kuasa pemerintahan negara kita. Tapi kan, kenapa negara kita macam lambat maju sikit Oh, pada pendapat saya lah kan. Sebab utamanya mungkin pada kelakuan rakyat sendiri. Oh, penyebab utamanya bagi saya terletak pada pemimpin sendiri. Betul tak? Mengapa awak fikir begitu? Sebabnya kan, cuba tengok berapa banyak kes rasuah dalam kalangan pemimpin kita. Tengok pada Perdana Menteri kita yang sebelum ini, Datuk Najib Abdul Razak. Ketika penyelewengan wang sebanyak 42 juta, banyak tau. Selain itu, apakah pemimpin-pemimpin yang kaya dan mempunyai kereta mewah dan banglo besar-besar, tu semua duit rakyat. Tu semua duit rakyat tu. Okey. Lagi satu, gaji minimum rakyat Malaysia hanya RM1,500 tau. Ataupun ada juga yang dapat RM1,300. Mungkin di kawasan lain boleh lagi lah. Tapi kalau hidup dekat KL, dekat kawasan bandar, macam mana? Susah untuk hidup dengan sewa yang mahal. Bayar belum lagi. Oh, saya setuju. Nak hidup di KL bukan murah, lagi-lagi jika berkeluarga. Tapi macam mana rasuah boleh menjejaskan negara kita? Okey, sebenarnya rasuah ni merupakan punca utama yang menyebabkan pembantutan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong kepada berlakunya ketidakstabilan politik. Pakar ekonomi sebagai contoh Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adenan berkata bahawa anggaran kerugian kepada negara sebanyak RM40 bilion hingga RM50 bilion akibat aktiviti rasuah berlaku sebagaimana laporan Transparency International Malaysia. Impak rasuah kepada pertumbuhan ekonomi ternyata merupakan suatu realiti yang pahit untuk ditelan. Rakyat dan pemimpin mestilah bersikap integriti dalam menjalankan amanah agar tidak terjerumus dalam gejala rasuah
yang menyebabkan kejatuhan negara. Oh, wah, baru saya tahu. Tapi lagi satu kan, apa yang menyebabkan rasuah ini berlaku dalam kalangan pemimpin? Apa pendapat awak? Okey, jadi rasuah tersebar melalui perebutan kuasa dan pengambilan wang rakyat, menyebabkan pemimpin sanggup membayar kepada pihak yang tidak amanah. Perdana Menteri Jepun sebagai contohnya, Kakue Tanaka, terlibat dalam skandal Lockheed yang berkaitan pembelian 21 pesawat Airbus oleh All Nippon Airways. Tanaka ditangkap dan didakwa di mahkamah pada 16 Ogos 1976 kerana menerima suapan 500 juta yen ataupun 2.1 juta dolar. Banyak kan? Jadi rakyat mestilah bersuara dan menentang amalan rasuah yang semakin menular dalam kalangan masyarakat maupun pemimpin negara kita. Fahamkan betapa bahayanya rasuah sekarang. Apa caranya kita boleh menentang rasuah dalam kalangan pemimpin? Saya tahu. Negara kita menggunakan sistem demokrasi di mana rakyat mempunyai hak bersuara dan memilih pemimpin mereka. Jadi pilihan rakyat ini akan menentukan masa depan dan kesejahteraan negara. Sebab itulah rakyat perlu memilih pemimpin yang berintegriti untuk menjamin keselamatan negara. Hak bersuara rakyat ni boleh mengubah dan memberi tekanan kepada kerajaan. Sebagai contoh, kes penyelewengan wang sebanyak 42 juta dana SRC International Sdn Bhd oleh Najib. Dan kerana itu, kali pertama dalam sejarah negara Parti BN kalah sejak merdeka. Dan Parti Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali kedua. Jangan takut nak menyokong dan memberi pendapat. Ini negara kita, masa depan kita. Semua rakyat perlu sedar akan kepentingan mengundi. Kerana lebih ramai pengundi, keputusan pilihan raya akan menjadi lebih tepat dan kurang kes penipuan. PRN Melaka 2021 hanya mempunyai 55 hingga 60% pengundi saja, manakala berbanding dengan PRU 2018 dan mempunyai 80% pengundi. Harapnya rakyat sedarlah akan kepentingan pilihan raya dan suara mereka. Betul tu? Saya sangat setuju. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai rakyat perlu sedar akan kuasa memberi pendapat dan bersuara mereka, dan harapnya dengan kerjasama politik kita dapat mengukuhkan pendapat semua rakyat dan memberi tekanan kepada kerajaan. Kerana kita yang akan hidup di negara ini, maukah kita biarkan pemimpin membuat penyelewengan dan rasuah tanpa kita mengambil tindakan? Tak nak kan? Jadi kita kena bersuara untuk membuang pemimpin yang macam ni dan memilih pemimpin yang berintegriti dan sepatutnya. Kita pula janganlah fikir kita boleh buat apa-apa saja. Kita perlu juga menggunakan suara kita untuk menentang rasuah, tak kisah dalam kalangan pemimpin ataupun rakyat sendiri. Yang penting perpaduan dan persatuan kita sebagai rakyat Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.